Buletin Didik 7 November bersama saya Zaiti Zubir. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bulan Keluarga Kebangsaan yang disambut pada November setiap tahun akan dikenali sebagai Bulan Keluarga Malaysia mulai tahun ini. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, sambutan pada bulan ini akan menjadi platform untuk menyemarakkan keutuhan serta keterangkuman dalam keluarga Malaysia sekaligus menjamin kemakmuran dan perpaduan sebuah keluarga yang besar. Keluarga Malaysia bertunjangkan tiga teras utama iaitu keterangkuman, kebersamaan dan kesyukuran yang mempunyai visi jangka panjang untuk memulihkan negara dengan pendekatan kekeluargaan. Ia juga bersifat actionable kerana setiap kementerian akan memperkenalkan sekurang-kurangnya satu program dan inisiatif yang bermatlamat membantu mengurangkan kesan ekonomi yang ditanggung rakyat. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Bulan Keluarga Malaysia di Taman Botani Perdana di Ibu Negara. Turut hadir Menteri Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rina Harun, Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Syahidan Kasim, Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad dan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali. Perdana Menteri berkata, selain penyertaan kementerian dan kerajaan negeri sebagai penggerak utama program, kerajaan amat berharap sektor swasta, NGO dan komuniti turut mengambil bahagian agar program kesejahteraan keluarga dilaksanakan sebaik dan sebanyak mungkin mengikut kapasiti masing-masing. Katanya penganjuran program juga boleh dilakukan di peringkat nasional secara gandingan kerjasama dengan agensi kerajaan sebagai satu acara nasional negara bagi mempertingkatkan kesejahteraan keluarga Malaysia. Hati keluarga Malaysia diperkenalkan bagi membolehkan pasangan berdepan dengan masalah keluarga menghubungi kaunselor Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN secara terus. Inisiatif talian bantuan bebas tol itu adalah talian khas yang tersedia buat mereka yang ingin berkongsi dan mengadu secara terus tanpa perlu risau soal privasi maupun penghakiman awam. 20,406 sukarelawan skuad wajah telah dilatih di seluruh negara setakat ini di bawah seliaan Jabatan Pembangunan Wanita dengan peranan sebagai ejen serta-merta dan telinga kerajaan bagi membantu golongan yang menjadi mangsa keganasan. Selain itu, dalam memastikan konsep keluarga Malaysia difahami secara menyeluruh, 120 aktiviti dijalankan dengan kerjasama kerajaan negeri, pertubuhan bukan kerajaan, sektor swasta dan komuniti setempat. Kesemua 150,000 peranti di bawah tabung cerdik telah diagihkan kepada murid-murid memerlukan yang telah dikenal pasti di seluruh negara. Menurut Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin, agihan tersebut selesai pada 29 Oktober lalu di mana penerima terakhirnya ialah pelajar tingkatan 3 dari SMK Pinji Ipoh Perak. Saya amat berharap supaya perkara ini tidak dijadikan sebagai satu isu memandangkan segala proses pengagihan itu telah selesai dan murid-murid pada waktu ini sedang menggunakan peranti tersebut dalam pembelajaran mereka. Tambah Datuk Dr. Razzie, kelewatan yang berlaku di awal pengagihan berpunca daripada pandemik global yang menyebabkan bekalan peranti dari negara pengeluar tiba lewat. Namun sejurus KPM menerima bekalan peranti tersebut, proses pengagihan berjalan lancar. Sumbangan untuk tabung cerdik ini diselaraskan Yayasan Hasanah di bawah Khazanah Nasional yang bertanggungjawab menghantar peranti tersebut kepada pejabat pendidikan daerah seluruh negara. Dalam pada itu, siang tadi, Datuk Dr. Razzie meninjau kemasukan pelajar di IPG Kampus Pendidikan Teknik Bandar Enstik Nilai. Seramai 652 pelajar di IPG terbabit mendaftar masuk semula ke kampus, manakala baki 486 pelajar lagi berada di kediaman masing-masing dan akan mengikuti pembelajaran dalam talian. Dan kita akan terus memantau kemasukan murid-murid atau pelajar IPG ini di seluruh negara bagi memastikan ianya berjalan dengan teratur dan selamat jauh. Sebanyak 27 IPG di seluruh negara mula menerima kemasukan semula pelajar ke asrama secara berperingkat mengikut fasa PPN di negeri masing-masing.
Sempena Dekad Bahasa Kebangsaan, Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Wilayah Selatan melancarkan pertandingan TikTok Khazanah Hujung Medini. Pertandingan yang berlangsung pada 25 Ogos hingga 25 September itu bertujuan menjadikan aplikasi TikTok sebagai penyebar maklumat yang mudah, pantas dan menghiburkan. Bertemakan kegemilangan Johor, pertandingan itu menerima penyertaan yang memberangsangkan. Menurut Timbalan Pengarah Bahasa DBP Wilayah Selatan, Raziq Sahran, pemilihan tema bertujuan untuk meningkatkan jati diri bangsa Johor. Khazanah Hujung Medini ialah manifestasi aura kegemilangan Johor yang tercatat dalam hikayat negara Kertagama sebagai negeri ujung tanah atau Hujung Medini kerana kedudukannya yang terletak di hujung semenanjung Tanah Melayu dan tanah yang paling selatan bagi benua Asia. Tambah Raziq, juga pengurus projek, objektif pertandingan juga untuk menepis stigma aplikasi TikTok bertujuan untuk hiburan semata-mata. Selain itu, matlamat pertandingan ini adalah untuk menjadikan TikTok sebagai aplikasi yang paling mudah, pantas, menarik dan terkini untuk menyampaikan maklumat yang berinformasi kepada masyarakat. DBP Wilayah Selatan telah memilih seramai 6 pemenang pertandingan yang menyampaikan maklumat berkesan dan kreatif. Semua pemenang turut menerima sijil penghargaan. Soto ayam dan banyak. Bersua kembali, Universiti Tun Hussein On Malaysia UTHM berjaya meningkatkan kedudukannya ke tangga 247 dalam Asia University Ranking 2022. Naib Chancelornya Profesor Datuk Dr. Wahid Razali berkata, ia merupakan pencapaian terbaik UTHM dalam penarafan tahunan QS Asia University Ranking sejak kali pertama tersenarai pada 2018. Kejayaan berkenaan hasil pelbagai inisiatif baru UTHM dalam penyelidikan berimpak yang berteraskan bidang teknologi lestari dan pengangkutan, UTHM turut menerapkan pendekatan berbeza dalam meningkatkan jaringan pengantarbangsaan seiring dengan keperluan norma baharu. Kedua-dua faktor ini secara langsung membantu meningkatkan keterlihatan jenama UTHM di peringkat global. 9 daripada 11 indikator yang dinilai dalam QS Asia University Rankings tersebut telah melebihi paras median dalam kalangan 687 universiti tersenarai di peringkat Asia, sekaligus membuktikan budaya penyelidikan dan inovasi dalam kalangan staf akademik UTHM semakin berkembang dan mampu memberi manfaat kepada komuniti, industri dan alam. Ia juga seiring dengan hala tuju dalam Pelan Strategik 2021-2025 UTHM sebagai sebuah universiti teknopreneur bertaraf global menjelang 2030. Susulan fenomena air pasang besar yang memasuki hari terakhir hari ini, anggota Balai Bomba dan Penyelamat BBP Kuala Selangor giat melakukan pemantauan bermula 6.45 pagi hingga 7.45 pagi tadi berikutan berlaku peningkatan air di kawasan terbabit. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Selangor, Nur Azam Khamis berkata keadaan bagaimanapun masih terkawal dan tiada pemindahan mangsa dilakukan. Antara kawasan yang dipantau ialah Pantai Remis, Pantai Jeram, Sungai Janggut dan Jambatan Kuala Selangor. Manakala di Tanjung Karang, 2 kawasan pesisir pantai menjadi tumpuan iaitu Pantai Bagan Pasir dan Pantai Sungai Kajang. Sebelum ini dilaporkan fenomena air pasang besar dijangka melanda Kedah, Perak, Selangor dan Johor selama 4 hari. Dua lagi pusat pemindahan sementara PPS dibuka di Kedah susulan peningkatan jumlah mangsa banjir di negeri itu. Ini menjadikan 12 PPS kini beroperasi setakat 8 pagi tadi bagi menempatkan 840 mangsa banjir daripada 227 keluarga di 5 daerah. 2 PPS itu melibatkan Sekolah Kebangsaan Sik yang menempatkan 2 orang daripada 1 keluarga dan Sekolah Kebangsaan Cepir dengan 5 mangsa daripada 1 keluarga. Selain itu, 543 orang ditempatkan di 6 PPS di daerah Kota Star, 281 orang di 2 PPS di daerah Pendang.
Manakala di daerah Kubang Pasu, 5 mangsa ditempatkan di sebuah PPS, manakala 4 mangsa di daerah Pokok Sena. Sementara itu di Perak, 72 orang daripada 22 keluarga masih ditempatkan di PPS Sekolah Kebangsaan Pancur beruas di daerah Manjung. Di Johor pula, 2 PPS di Kota Tinggi telah ditutup berikutan paras air surut sepenuhnya dan keadaan cuaca bertambah baik. Kerana minat seorang pesara mengambil masa lebih 2 dekad untuk mengumpul 45 buah basikal antik dari luar negara bagi dijadikan koleksi peribadi. Kini kesemua koleksi itu ditempatkan di sebuah galeri yang dinamakan Galeri Trika Antik. Pemilik galeri basikal antik di Perlis, Ku Abdul Aziz Ku Sulong atau mesra dipanggil Pak Ku, terharu selepas impiannya untuk memiliki galeri sendiri tercapai. Galeri itu dibuka di sebelah rumahnya di Kangar. Kata Pak Ku, minatnya kepada basikal antik bermula pada penghujung 90-an selepas memiliki basikal roda 3 buatan England pada tahun 1892. Dia kemudian meneruskan pemburuannya dan berjaya memiliki basikal zaman Perang Dunia Kedua buatan England dan basikal penny farthing yang dibuat pada tahun 1880. Basikal penny farthing ini merupakan koleksi Pak Ku yang tertua dan antara yang menarik perhatian kerana mempunyai roda hadapan lebih besar berbanding roda belakangnya. Untuk mendapatkan basikal ni memang susah lah sebab kita bila bidding, bila kita bid, maksudnya kita kena bid dengan serata dunia. Maksud saya negara-negara lain lah, termasuk England, Jepun, Singapura, negara-negara lain yang luar seluruh dunia bid sama. Jadi kita menghadapi saingan. Tapi alhamdulillah dengan keikhlasan kita dengan ini insya-Allah dapat. Kesemua koleksinya masih boleh digunakan dan 90% barang asli kilang. Hanya sebilangan kecil yang dibaik pulih serta dicat semula. Antara jenama BSA, Triumph dan Raleigh yang sebahagian besarnya dikeluarkan dari tahun 1880 hingga 1950-an. Lebih daripada itu, Pak Ku juga memiliki koleksi spana dan alat ganti seperti pedal basikal dan pam tulen berjenama sama dengan basikalnya. Tapi yang galaksi pada Pak Ku ni memang tiada di sini. Ini semua diimport daripada luar negara. Jadi dia punya koleksi pun yang paling lama lah. Kita yang ada pun yang tahun 70-an, 80-an, 60-an, itu je. Usaha dilakukan Pak Ku mendapat pujian daripada pengerusi Gabungan Basikal Tua Malaysia, Ikhwan Ibrahim. Besar pengharapannya agar lebih ramai pihak dapat melakukan perkara sama seperti Pak Ku agar generasi muda dapat melihat sendiri dengan lebih dekat barangan antik peninggalan sejarah ini. Sebenarnya kami datang sini untuk melihat sendirilah. Kalau selalunya kita akan melihat dari segi sejarah dan kita dapat lihat mungkin di internet, kita boleh Google, mungkin juga kita boleh tengok di YouTube, tapi itu pun bukan koleksi dari tempatan. Gabungan Basikal Tua Malaysia turut meraihkan ulang tahun ke-10 penubuhannya yang kini telah memiliki lebih 500 ahli di seluruh negara. Zaman dahulu, kuih ros kebiasaannya kerap diperolehi ketika musim perayaan Hari Raya Aidilfitri. Kuih ros mudah disediakan, tahan lama dan meskipun dengan modal yang kecil, banyak kepingan kuih ros boleh dihasilkan. Jom kita lihat proses membuatnya. Telur, tepung beras, santan, gula pasir, garam secukup rasa dan kapur antara bahan yang diperlukan untuk menghasilkan adunan kuih ros. Proses bermula dengan memasukkan telur ke dalam mesin pengadun dan pukul hingga kembang. Kemudian masukkan gula serta kapur yang sudah dilarutkan dalam air. Berikutnya, masukkan santan dan garam untuk menaikkan rasa lemak.
Selepas itu, baharu masukkan tepung sedikit demi sedikit dan dicampur dengan sedikit beras serus. Cabaran memang ada. Semua penghasilan yang kita buat biasanya memang ada cabaran. Nombor satu, kesilapan. Sedikit kesilapan akan menyebabkan kita tak boleh buat benda tu. Bab yang paling remeh dan memakan masa ialah semasa proses menggoreng. Ia penting supaya bentuk kuih ros yang dihasilkan cantik dan tidak mudah patah. Selain itu, tahap kepanasan minyak juga memainkan peranan penting. Minyak pun kita kena ada satu dia punya pedoman untuk kita ambil dia punya kepanasan dia. Dekat situ pun kita macam saya suka main dia punya api dia. Kalau saya tengok minyak terlampau panas, saya akan kecilkan sikit api dia. Kalau dia terkurang, dia macam lambat masak, saya akan besarkan sikit api dia. Tapi dia memang ada satu tahap yang balance lah antara minyak dengan dengan dough yang kita nak goreng tu. Memang ada satu padanan dia. Di beberapa tempat, kuih ros juga dikenali sebagai kuih loyang, kuih sarang tebuan atau kuih goyang. Manakala nama ros dan kuih sarang tebuan pula timbul dipercayai berikutan bentuknya yang menyerupai bunga ros atau sarang tebuan. Kuih ini asalnya berwarna keemasan dan sesuai dengan peredaran zaman, pelbagai warna dan perisa digunakan. Dan mungkin kerana itu, ia turut menjadi antara bahan jualan harian seperti yang dilakukan oleh Ramli Husin. Digambarkan sebagai seekor haiwan berbulu yang berwarna hitam dan putih, panda sudah hidup di bumi selama 2 hingga 3 juta tahun lamanya dan nama saintifik haiwan ini ialah Ailuropoda melanoleuca. Panda ialah simbol perdamaian China. Ratusan tahun lalu, sewaktu suku-suku di China berperang, mereka akan menaikkan bendera dengan gambar panda untuk menghentikan peperangan. Jangka hidup panda adalah sekitar 20 tahun dan boleh mencapai pertengahan 30-an jika dijaga sebaiknya. Meskipun bulu panda gergasi ini kelihatan halus dan lembut, tetapi ia sebenarnya tebal dan liat. Rambut panda gergasi dewasa boleh tumbuh sehingga 10 cm panjang. Panda digambarkan sebagai haiwan pemalas kerana 2/3 daripada hidupnya dihabiskan dengan tidur. Panda merupakan haiwan paling mahal untuk dipelihara. Sekurang-kurangnya 5 kali lebih tinggi daripada kos memelihara gajah. Panda memiliki deria bau yang sangat tajam. Ia dapat mencari batang buluh walaupun pada waktu malam hanya dengan bersandarkan deria bau. Laporan sukan, perseorangan lelaki negara Li Zijia menempah slot perlawanan akhir terbuka Hilo di Jerman selepas menumpaskan Srikan Kindambi 21-19, 22-20 di separuh akhir. Pertarungan penentuan juara hari ini menemukan semula Zijia dengan Loh Kian Yu dari Singapura, lawan yang menyingkirkannya di pusingan pertama terbuka Perancis minggu lalu. Srikan Kindambi dari India merupakan halangan terakhir Li Zijia untuk keperlawanan penentuan juara perseorangan lelaki terbuka Hilo. Kedua-duanya menampilkan aksi sengit sebelum Zijia yang merupakan pilihan kedua kejohanan berjaya memenangi set pertama dengan 21-19. Wakil negara itu kemudian beberapa kali ditinggalkan Kindambi sebelum bangkit mengejar. Banyak kesilapan yang dilakukan pilihan ke-6 itu akhirnya memberikan kemarahan kepada Zijia ke perlawanan akhir dengan keputusan tipis 22-20. Sekaligus menampilkan kembali Zijia bertarung dengan Kian Yu dari Singapura yang menewaskannya di Perancis 11 hari lalu. Saingan Piala Malaysia, juara bertahan Johor Darul Takzim JDT meneruskan rekod cemerlang kempen dengan menjadi pasukan tunggal merakam 5 kemenangan setakat ini. Barisan Harimau Selatan menafikan tentangan PJ City dalam kumpulan D dengan keputusan tipis 2-1. Sabah FC menewaskan Kelantan FC dengan kedudukan sama untuk membuka peluang ke peringkat seterusnya. Turut meraih 3 mata semalam ialah Kedah Darul Aman KDA yang membenam Kelantan United 3-1 di kumpulan C.
Meskipun sudah sah bergelar juara kumpulan D dan layak ke suku akhir Piala Malaysia, Johor Darul Takzim JDT tetap membariskan skuad terkuat apabila berdepan PG City di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya. Tuan rumah yang inginkan tiga mata untuk mengejar kemarahan kepusingan kalah mati seakan berjaya melakukannya dengan mendalui seawal minit ke-11 permainan menerusi rembatan Viru Ventiran. JDT kemudian diberikan penalti 3 minit selepas itu apabila pemainnya dikasari. Bergson yang mengambil sepakan tidak mensia-siakan peluang untuk menyamakan kedudukan satu sama. Gawang PJ City bolos lagi pada minit ke-29 kali ini dari penyudah jarak dekat Mauricio Dos Santos. Mereka berusaha mengubah nasib pada separuh masa kedua tetapi barisan Harimau Selatan berjaya mempertahankan keputusan 2-1 sehingga tamat permainan. Ia kemenangan kelima daripada 5 perlawanan yang dilalui pelawat manakala PJ City yang keciciran mata di tangga kedua akan membuat perhitungan terakhir 2 hari lagi dengan Sabah FC yang sudah menghampiri mereka. Aksi di Stadium Likas, Sabah FC mencipta kemenangan sensasi apabila mengatasi Kelantan FC 2-1. Ketinggalan seawal minit kelima menerusi jaringan jarak jauh, Cik Safwan Hazman Cik Hassan menewaskan penjaga guru Zaimi Rohim. Sabah hanya memerlukan 2 minit untuk menyamakan kedudukan selepas Muhammad Mari Yahya menyempurnakan sepakan penalti. Kekal satu sama tamat separuh masa, Sabah mula mempamerkan penguasaan sebaik permainan bersambung dengan beberapa percubaan bahaya turut dicipta. Memasuki masa kecederaan, usaha keras Sabah akhirnya membuahkan hasil apabila pemain gantian Muhammad Syahrizan Saidin menjaringkan gol kemenangan, memastikan tiga mata menjadi milik Sabah sekaligus turut menghidupkan peluang untuk ke peringkat suku akhir. Liga Perdana Inggeris, Chelsea gagal melebarkan jurang mata di kedudukan teratas selepas diikat dengan keputusan seri oleh Burnley. Satu lagi pertemuan tumpuan antara dua pasukan setempat, juara musim lalu Manchester City menumpaskan Manchester United 2-0. Perlawanan ke-11 Liga menyaksikan Manchester United menerima kunjungan jiran Manchester City di Old Trafford. Pertembungan nyata didominasi City yang merupakan juara musim lalu dengan gol sendiri Eric Bailly ditambah penyudah Bernardo Silva memberikan pelawat kemenangan 2-0. Pendahulu Liga Chelsea pula terlepas peluang melebarkan kelebihan mata di tangga teratas ketika melawan Burnley yang menghuni tempat ketiga tercorot. Jaringan Kai Havertz di padang Matic Vidra menyaksikan kedua-dua pasukan terpaksa berkongsi satu mata. Crystal Palace meneruskan prestasi meyakinkan mereka dengan menewaskan Wolverhampton Wanderers 2-0 di tempat sendiri. Hasil sumbangan gol Wilfried Zaha dan Conor Gallagher di separuh masa kedua. Satu lagi pasukan yang berada di zon penyingkiran, Norwich City, menang tipis 2-1 ke atas Brentford menerusi gol Matheus Norman dan Temu Pukki, sementara jaringan sagu hati tuan rumah diperoleh Rico Henry. Mengakhiri buletin didik, gelagat sekumpulan angkasawan Cina yang memotong rambut di stesen angkasa lepas. Dengan itu, saya Zaiti Zubair salah hormat dan jumpa lagi.